Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairin nasi khalqan wa khuluqan wastafahu ala sairil anbiya'i war rusuli bi ahsani syari'ati manhajan wa tariqah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina al-karim wa rasulina al-azim wa syafi'ina yawmal qiyamah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsiya bittaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskanlah mengabdikan diri kepadanya dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala tegahannya. Hiasilah kehidupan kita dengan nilai-nilai murni yang diajarkan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan sentiasa mengampunkan kita semua. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan nilai-nilai kemaafan. Seperti yang telah dibincangkan pada khutbah yang lalu, sikap maaf berkait rapat dengan nilai keihsanan. Keihsanan pula mendatangkan kecemerlangan. Perjalanan kita sebagai seorang Muslim adalah untuk cuba sedaya upaya kita menjadi insan yang cemerlang, insan yang menghidupkan nilai-nilai mulia pada dirinya sendiri. Adakah kita telah berjaya menghayati nilai kemaafan di dalam kehidupan? Adakah kita telah memaafkan pasangan kita, memaafkan anak-anak kita, memaafkan ibu bapa kita, sanak saudara kita dan teman-teman kita? Atau adakah kita terus dibelenggu perasaan marah dan dendam? Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, jika kita benar-benar rindukan kemaafan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula, hayatilah bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memiliki nilai yang cukup mulia ini, walaupun hati mungkin penuh dengan kemarahan. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah mereka yang mewah di kalangan kamu bersumpah untuk tidak mahu lagi menolong kaum kerabat dan orang miskin, serta mereka yang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nur ayat 22. Antara sebab ayat ini diturunkan dalam konteks kisah keengganannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk membantu salah seorang saudaranya yang bernama Mistah, yang biasa ditanggungnya, setelah mana didapati bahawa Mistah ini terlibat di dalam peristiwa penuduhan Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah Islam. Agama Islam ini sangat menitik beratkan nilai kemaafan pada diri setiap Muslim. Walaupun kemaafan itu tampak mudah dan begitu asas, namun ia mencerminkan kesucian hati
dan kemurnian akhlak yang bukan hanya mampu merubah nasib individu tetapi arah tuju seluruh masyarakat. Sebagai contoh, kajian-kajian perubatan dan psikologi telah membuktikan bahawa melalui sikap suka memberi kemaafan, pelbagai kesan positif termasuk di dalam bab kesihatan akan dapat dirasakan oleh seseorang. Dengan memberi kemaafan, kita tidak memendam perasaan marah. Ini pula membolehkan kita menikmati perasaan aman lagi damai bersama diri sendiri dan seterusnya bersama orang lain. Kita merasa lebih tenang selalu. Ia juga mengurangkan stres dan penurunan tahap tekanan dan juga tekanan darah. Sistem imun badan pula boleh bertambah baik. Umumnya, nilai kemaafan ini membawa kecemerlangan kepada kehidupan dalam erti kata yang menyeluruh dan holistik. Benar apa yang telah disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang bermaksud, tidaklah seseorang itu menambah kemaafannya bagi orang lain, melainkan dia juga bertambah mulia. Kemaafan juga adalah pendekatan yang dianjurkan agama Islam di dalam menangani isu-isu masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya. Namun sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada si pesalah, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada mereka yang berlaku zalim. Sadaqallahul azim. Maka agama Islam ini sangat jauh sekali dari sebarang bentuk kekerasan. Ingatlah muslimin rahimakumullah, kekerasan luaran yang sering lahir dalam bentuk kekasaran budi pekerti dan tindakan, apatah lagi keganasan dan penumpahan darah, na'iyadu billah, adalah pancaran dari kekerasan dalaman kita. Ia menunjukkan betapa kerasnya hati yang lebih mengutamakan dendam dan pembalasan. Ia menunjukkan hati yang kosong dari sifat kelembutan dan kemaafan serta keihsanan. Ia begitu jauh terhanyut dari pantai akhlak dan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hati yang keras yang melahirkan tindakan ganas tidak ada tempatnya di dalam kamus ajaran Islam. Ia perlu disucikan dan diperbetulkan. Kesan kekerasan hati sedemikian sangatlah meluas sekali. Hari ini mudah sangat bagi kita untuk bertanggapan silap terhadap agama kita. Pastinya kita terkesan dan tercabar dan mudah bagi perasaan marah untuk menyerap dalam diri. Cabaran kita adalah untuk mengorak langkah respons dengan mengutamakan nilai kemaafan. Jika emosi kita terkawal, kita mampu untuk berfikir lurus, memikirkan langkah selanjutnya serta membuat penimbangan semula. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan orang yang bertanggapan silap terhadap diri kita, dan bagaimana kita mampu untuk membetulkan persepsi dan salah tanggap orang tersebut. Inilah di antara cabaran yang kita sedang lalui sebagai masyarakat Islam. Marilah kita kembali kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hayatilah nilai-nilai murni ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala wa'ula sentiasa memberi bimbingan dan kekuatan
agar kita dapat kekal di atas landasan yang dipilihnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الضائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الخرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله.